Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berhimpun di Pekan Sungai Besi kerana ada satu urusan yang penting, hal masalah yang dihadapi oleh warga Pekan Sungai Besi. Bagi pihak warga Pekan Sungai Besi yang terdiri daripada peniaga pasar, peniaga kedai, jemaah Masjid Ibn Khaldun di sebelahan sana, dan juga pengunjung Pekan Sungai Besi membantah penutupan jalan masuk ke Pekan Sungai Besi yang sekian lama digunakan oleh projek yang dimiliki oleh Prasarana, projek yang dinamakan projek SUKE. Kami membantah sebab pengunjung dari PPR Pangsapuri, Pangsapuri dekat sebelah sana tu, ada banyak Pangsapuri, Kampung Malaysia, dan dari Lebuh Raya Bes Raya dari arah Serdang menghadapi kesukaran untuk masuk ke Pekan Sungai Besi ini, terpaksa mengambil jalan yang jauh pergi ke Bandar Tun Razak, U-turn bawah jambatan, patah balik ke sini lebih kurang 3 km. Keadaan bertambah buruk di waktu puncak. Kenderaan bergerak perlahan, mengambil masa yang sangat panjang. Jalan MRT yang dilalui sentiasa sesak. Dari dulu sampai sekarang. Dulu tak ada projek ni pun sesak, sekarang ada projek lagi sesak. Jalan alternatif untuk masuk ke sini melalui kawasan perniagaan Lakefield. Jalan Lakefield, kawasan perniagaan Lakefield adalah jalan yang kecil. Banyak kereta-kereta diparking di tepi jalan. Nak masuk ke sini pun mengambil masa yang panjang. Yang kedua, menyebabkan kesukaran ahli karya Masjid Ibn Khaldun mendirikan solat, terutamanya solat Jumaat. Sekarang ni baru masjid dibuka. Bila nak pergi hari Jumaat, mesti menghadapi masalah dengan jalan yang ditutup tersebut. Yang ketiga, menjejaskan perniagaan pasar dan kedai di Pekan Sungai Besi. Kerajaan baru sahaja membatalkan sekatan pergerakan kerana COVID-19. Apabila ditutup, perniagaan yang mula nak naik dah terjejas semula. Aktiviti ekonomi hendak kembali rancak, terjejas semula. Keadaan mereka seperti sudah jatuh di timur tangga. Dulu dah menunggu berlama-lama nak berniaga, tiba-tiba nak mula berniaga, jalan ditutup, pelanggan sudah kekurangan. Jadi mewakili warga Pekan Sungai Besi menyatakan sama ada penutupan itu sementara apatah lagi kekal, pihak Prasarana dan pihak berkuasa di BKML hendaklah mengkaji semula penutupan tersebut. Pandangan ini pandangan dari pihak berkepentingan perlu diajak, Persatuan Peniaga Masjid perlu diajak berbincang apakah jalan masuk yang paling elok supaya kegiatan ekonomi dan sosial mereka tidak terjejas. Pihak berkuasa tidak sepatutnya menyerahkan kepada teknikal, mengemukakan TMP, Traffic Management Plan, dan kemudian dipersetujui. Yang menjadi mangsa sekarang ialah warga yang berniaga di Pekan Sungai Besi. Jadi diharap kerajaan dan juga pemilik projek ini melihat semula supaya memberi laluan yang lebih baik untuk masuk ke dalam Pekan Sungai Besi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawah ni bukan jalan Prasarana. Bawah ni ialah jalan asal untuk Pekan Sungai Besi. Jalan masuk ni dah bertahun-tahun. Inilah jalan masuk. Tapi apabila projek Prasarana, dia upgrade kan. Tetapi bila upgrade tu nampak tak kena, jadi menyusahkan pula, bukan untuk menambahbaikkan jalan masuk. Jadi kita harap penambahbaikan yang dibuat itu memberi lagi kebaikan kepada warga bandar, warga Pekan Sungai Besi. Tak banyak kes ni berjumpa dengan Prasarana ke ataupun BKL sendiri? Sebenarnya ini usaha kami bersama dengan warga Pekan Sungai Besi. Kita akan panjangkan, kami akan panjangkan dengan memberi surat resmi kepada Prasarana dan juga kepada DBKL. InsyaAllah dalam masa terdekat kami akan lakukan. Berapa ramai penjaja yang terjejas di Pekan Sungai Besi kalau boleh dikongsikan?
Oh, banyak penjaja, banyak penjaja di dalam Pekan Sungai Besi. Kedai pun banyak, tapi kami tidak ada data. Kami tidak ada data. Sebab kawasan ni kawasan lama, memang sudah berniaga sekian lama. Saya ingat kalau dalam pasar tu dalam 200 gerai anytime. Kawasan sini saja saya ingat 200 kedai pun saya ingat dah banyak, termasuk penjaja-penjaja yang di tepi jalan lagi tu. Kiranya bekas memang jadi tukang ataupun itu di PPR yang seberang sana. Ya. Bila sedangkan itu dia menyusahkan. Sangat menyusahkan. Menyusahkan pengunjung dan menyusahkan peniaga juga. Jadi dua projek ini seperti batu yang dilontar mengena dua ekor burung. Jadi itu yang amat dikesali. Ada cadangan lain tak kalau selain pada yang telah dibuat ni, ada cadangan lain untuk ada komuniti lah untuk menyelesaikan masalah? Kita akan berbincang dengan komuniti, terutamanya Jawatankuasa Masjid, penjaja. Kita lihat semula jalan tersebut bagaimana dia boleh dibaiki lagi dan memudah dan melancarkan lagi berbanding dahulu. Kita akan melihat semula jalan masuk tersebut. Jalan masuk lain nampak macam tak ada dah. Macam tak ada. Kalau pergi lalu Lakefield lagi masalah rasanya. Jadi mungkin kita akan buat cadangan balas bagaimana jalan masuk itu perlu diperbaiki dan memudahkan lagi orang untuk masuk dan merancangkan ekonomi di Pekan Sungai Besi. Sekiranya penduduk di PPR sebelah sana tu nak pergi juga ke Pekan Sungai Besi, berapa jarak mereka kena lalui? Kalau jalan ini terus ditutup, seperti saya katakan tadi, mereka akan pergi menghala ke Bandar Tun Razak. Jauhnya 1.5 km. Kemudian balik pun 1.5 km. Jadi 3 km. Jadi dalam keadaan kenderaan lancar mungkin dalam 15 minit. Tapi biasanya jalan tersebut memang sesak. Kalau projek ini sudah dibuka pun jalan di situ tetap sesak, maka perjalanan mereka jauh dan mengambil masa yang lebih panjang. Jalan yang kata isu jadi isu dia berjaga sana lah ini. Jalan di isu ni ialah jalan daripada Kampung Malaysia, PPR ataupun Bangsa Puri Seri Permai. Dia masuk, bila masuk turun, mereka masuk ke sebelah sana. Bila sebelah sana mereka akan terus pergi ke atas. Yes. Tetapi kalau daripada Serdang, mereka boleh ambil jalan tengah dan boleh kat sini, berada di sini. Hari itu jalan sini ditutup. Agak lama juga ditutup, jadi ramai orang yang mengeluh. Tapi sekarang dibuka, tetapi daripada Kampung Malaysia, Seri Permai tetap menghadapi masalah. Tuan Haji, kebiasaannya untuk satu-satu projek yang nak diadakan sama ada di kawasan perniagaan ataupun kawasan perumahan, mereka akan pemaju akan berbincang dengan kawasan setempat itu. Perkara ini ada tak dilakukan sebelum ini? Biasanya mesti dibuat kajian, mendapatkan maklumat, turun ke padang dan berbincang dengan penduduk ataupun persatuan di tempat yang terbabit. Tapi kita tidak tahu bagaimana ia dilakukan. Kalau perkara itu dilaksana, saya ingat tak timbul masalah seperti ini. Mungkin sebabkan macam persatuan kampus ni dia tak ada persatuan yang berdata lah. Dia lebih kepada komuniti. Mungkin Jadi dia kena proaktif, sebagai pemaju kena proaktif, menemui di pasar, siapa tanya dan sebagainya. Jadi saya rasa benda itu boleh dilaksanakan, tak timbul masalah. Tak timbul masalah. Tuan Haji, dah berapa lama masalah ni timbul? Sebenarnya masalah jalan ni timbul dah lama dah. Sejak pembinaan lebuh raya ni saja lagi. Tetapi masalah itu berperingkat. Banyak kemalangan berlaku disebabkan saya ingat pengurusan pembinaan yang tidak cekap. Sekarang yang berlaku ialah masalah traffic management plan. Kami harap plan ini dilaksanakan dengan betul supaya tidak timbul masalah kepada orang ramai. Kalau dilihat masalah yang lepas, kematian, kren jatuh, kren langgar, scaffolding dah banyak berlaku. Jadi kita tak mahu TMP yang mudah kita laksanakan ini pun memberi masalah kepada orang ramai. Apatah lagi kalau berlaku kenderaan pelajak ke ataupun sebagainya. Jadi kita harap perkara itu tidak berlaku. Rata setiap kali kita jangan menyesuaikan diri dengan itu panggil syarikat besar sangat.
sebenarnya syarikat besar ini sudah kontrol kita punya kehidupan harian. Kita mau kan, kita akan buat kebaikan untuk semua lah, untuk semua rakyat, semua orang, dan bukannya cuma untuk benefit kepada syarikat kapitalis. Itu syarikat besar-besar gergasi. Sekarang ada syarikat daripada itu negara China banyak-banyak besar punya, sini korek, sana buat lubang, sini buat terowong, sana buat landasan. Dia banyak sudah merosakkan kita punya alam sekitar, kita punya kehidupan harian lah. Macam itulah. Kita harap kerajaan akan membuat satu dasar lagi, mengkaji semula. Ini syarikat, dia buat ini projek sama ada dia betul-betul kebaikan untuk rakyat ke, ataupun kebaikan untuk dompet dia sendiri saja, ataupun keuntungan syarikat itu saja. Keuntungan di belakang mungkin ada shareholder siapa-siapa, kita tak tahu lah, mungkin ada link sama, mungkin lah, saya jaga mungkin lah, pegawai tinggi dalam kerajaan, itu kita tak mau. Sebab itu mereka boleh buat apa saja, boleh robohkan rumah orang, tokong orang, sekolah orang, semua boleh buat, pasar orang semua boleh roboh, mereka boleh buat, boleh tukar jalan, boleh tutup jalan, boleh buat lubang, boleh buat beligi, semua boleh. Kita harap betul-betul ada satu dasar untuk kaji semula. Ini pembangunan baik untuk rakyat setempat, terutama rakyat setempat, ataupun untuk dia punya projek, keuntungan projek saja. Itu sekian, terima kasih. Tuang apa nama penuh? Kui Saikan. Kui Saikan. Kui Saikan. Niaga apa sini? Niaga apa sini? Saya bukan peniaga apa, saya selalu ini aktiviti sini lah. Ramai persatuan Cina. Dulu suara banyak pindah lah, sebab ini ekonomi jatuh, banyak suara pindah. Dia kini masyarakat lah. Betul. Kui Saikan. Banyak suara jatuh. Dulu ramai dalam penjajah, kaum Tionghoa punya banyak dalam itu pasar. Sekarang banyak suara tutup. Sekarang ekonomi jatuh, banyak suara tutup. Terutama ini kedai di sebelah-sebelah sini sewa kedai dia tak kasih rendahkan, tak kasih tolak, tapi dia terus menghadapi masalah ekonomi, tak ada pelanggan, tak ada customer mari, dia bisnes tak boleh buat, tapi sewa kedai sama juga melampau. Sudah jadi tahun ini ramai yang pindah, yang dalam pekan Sungai Besi ini ramai.